Menurut Syed Hussein Al-Atas pada tahun 1980, rasuah muncul sejak masyarakat tradisional lagi. Ini bermaksud masyarakat tradisional dahulu telah mengamalkan budaya memberi hadiah kepada seseorang sebagai penghormatan. Tetapi kini budaya tersebut yang pada asalnya bertujuan mulia telah digunakan sebagai rasuah dalam memenuhi hajat secara tepat. Pada 26 November, Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata sejumlah 2,287 kertas siasatan dibuka ke atas penjawat awam bagi menyiasat aduan kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan sejak 2016 hingga September lalu. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 jatuh ke tanggal 57 daripada 180 buah negara berbanding tanggal ke-51 pada tahun 2019. Presiden Transparency International Malaysia, TIM, Dr. Muhammad Mohan berkata, tahun lepas Malaysia mencatatkan skor 51 daripada 100 kurang berbanding skor 53 yang dicatatkan pada tahun 2019. Beberapa pendakwaan kes rasuah atau salah guna kuasa yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 2020. Antaranya Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Mahkamah Tinggi membebaskan tanpa melepaskan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor 69 yang dituduh menerima rasuah sejumlah 1 juta ringgit Malaysia daripada seorang ahli perniagaan. Seterusnya, Riza Aziz, Mahkamah Seksyen melepaskan tanpa membebaskan anak tiri bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, Riza Shahriz Abdul Aziz berhubung 5 pertuduhan membabitkan dirinya dalam pengubahan wang haram berjumlah 248 juta dolar bersamaan 1.25 bilion ringgit Malaysia. Seterusnya, Lim Guan Eng, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Lim Guan Eng didakwa atas kesalahan di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 kerana meminta suapan membabitkan kes projek terowong dasar laut di Pulau Pinang yang bernilai 6.3 bilion ringgit Malaysia. Si anti rasuah ini menetapkan tahap perlakuan dan amalan yang perlu dipatuhi dengan mengambil kira beberapa tata cara transaksi terutamanya penerimaan barang bernilai termasuklah wang dan hadiah. KKM mensasarkan Zero Tolerance Towards Corruption di dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan di Malaysia bagi merealisasikan sasaran tersebut. KKM memberikan penekanan kepada 4 terma. Yang pertama, dasar perundangan dan peraturan, iaitu memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan dan lain-lain arahan berkaitan anti rasuah yang berkuat kuasa. Yang kedua, sistem dan prosedur kerja, iaitu mengenal pasti, mengkaji kelemahan dan menambah baik sistem dan prosedur kerja yang boleh membuka ruang dan peluang kepada pelakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Yang ketiga, pengukuhan governance dan integriti, iaitu menyemai, mendidik dan membudayakan integriti serta memperkukuhkan governance dalam menyampaikan perkhidmatan. Yang keempat, pengesahan pematuhan punitif dan pemulihan, iaitu memperkasa dan menyebarluaskan mekanisme pelaporan, pelakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Cara-cara menangani gejala rasuah antaranya, Institut Integriti Malaysia haruslah mengadakan penelitian yang terperinci melalui perbincangan meja bulat yang melibatkan pakar-pakar berkaitan dalam bidang akademik dan industri mengenai gejala rasuah. Selain itu, setiap individu juga perlu untuk berusaha menghindarkan diri daripada terjebak dalam gejala rasuah dan juga mengambil tindakan terhadap permasalahan ini. Pegawai-pegawai kerajaan juga harus mempunyai nilai-nilai murni, tidak hanya untuk membentuk pengembangan jati diri luaran, tetapi juga menumpukan perhatian pada semua aspek pembangunan rohani berteraskan agama. Kesimpulan, kerajaan perlu menangani masalah ini secara bersepadu dan menerapkan nilai-nilai murni dalam segala tingkah laku. Kekayaan kebendaan tidak bererti sekiranya anggota masyarakat masih muflis dari segi nilai moral, etika dan integriti.
Sebagai masyarakat yang amanah adalah wajar dan patut kita sama-sama memikul tanggungjawab untuk membenteras gejala rasuah. Walaupun sebesar atau sekecil manapun ianya dilihat, tetapi kesan-kesannya adalah amat buruk yang mana akan menjejaskan negara secara keseluruhannya.